Okay, assalamualaikum selamat pagi. Untuk hari ini kita akan masuk mikroorganisma berfaedah, iaitu subtopik 1.2 dan penyakit bawaan mikroorganisma subtopik 1.3. Okey, untuk mikroorganisma berfaedah, kita akan tengok apakah faedah mikroorganisma terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita lah. Okey, so yang pertama, kita ada 3 bidang utama kat sini yang melibatkan aplikasi mikroorganisma. Yang pertama, bidang pertanian, iaitu pencernaan haiwan dan juga bakteria penitrat, lebih kepada pengikat nitrat ataupun baja menyebabkan tanah akan lebih subur lah. Contoh bakteria yang terlibat ialah Nitrobacter dan Nitrosomonas, yang mungkin sekiranya banyak bakteria penitrat, maka semakin suburlah sesuatu tanah itu. Okey, kemudian bidang perubatan, iaitu penghasilan hormon insulin, antibiotik dan vaksin. Kemudian perindustrian, iaitu penghasilan makanan, minuman dan juga barangan kulit. Contohnya kalau barangan kulit, mungkin kita nak menanggalkan mungkin bulu-bulu yang terdapat pada kulit haiwan sebelum ditukarkan menjadi produk yang barulah, bag ke apa ke kan. Okey, yang seterusnya kita akan tengok larutan pembersih ekoenzim. Okey, apa maksud larutan pembersih ekoenzim? Maksudnya kita ingin menghasilkan larutan pembersih pencuci dengan hanya menggunakan bahan semula jadi tanpa penggunaan bahan kimia. Okey, contoh bahan yang kita gunakan ialah sisa buah-buahan dan juga sisa sayur-sayuran yang kita campurkan dengan larutan gula merah ataupun mozzarella yang cair lah. Kita perapkan dia atau penapaian berlaku selama mungkin beberapa bulan sebelum kita akan dapat larutan pembersih ekoenzim. Okey, so apakah kebaikan pembersih ekoenzim ni berbanding pencuci kimia biasa yang ada di pasaran lah. Okey, so yang pertama kalau tengok kat sini dari segi penghasilan, untuk pembersih ekoenzim dihasilkan daripada penapaian sisa pertanian, itu sisa buah-buahan sayur-sayuran tadi. Manakala untuk pencuci kimia dihasilkan dengan penggunaan bahan kimia lah. Okey, untuk tindakan terhadap lemak dan gris, untuk pembersih ekoenzim dia akan memecahkan molekul lemak dan juga gris yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Manakala untuk pencuci kimia, ianya hanya bertindak sebagai surfactant yang terdapat dalam pencuci kimia tu untuk mengimulsi lemak sahaja. Maksudnya hanya menanggalkan dalam bentuk buih tapi tidak menghuraikan. Okey, kemudian dari segi untuk tindak balas dia, untuk pembersih ekoenzim lebih mudah tindak balas, oleh itu tidak perlu disental lah, lebih mudah digunakan. Berbeza dengan pencuci kimia yang perlu disental dengan kuat lah. Okey, kemudian untuk saliran tersumbat, yang mana akan menyumbatkan sistem saliran ini lebih kepada pencuci kimia. Biasanya pencuci kimia dia hanya akan menghasilkan buih, maksudnya mengimulsi lemak, bukan menguraikan lemak. Oleh itu dia akan menyumbatkan sistem saliran, berbeza dengan pencuci ekoenzim yang akan memecahkan molekul lemak, jadi tiada sebarang lemak yang mungkin menghalang laluan saliran. Okey, dari segi kos, penghasilan untuk larutan pembersih ekoenzim lebih mudah kerana terdiri ataupun dihasilkan daripada bahan sisa sahaja. Berbeza dengan pencuci kimia yang memerlukan penggunaan bahan kimia lah. Penghasilan sisa untuk pembersih ekoenzim adalah kurang berbanding pencuci kimia, manakala pencuci ekoenzim lebih bersifat mesra alam. Maksudnya tidak akan mencemakan alam sekitar, berbeza dengan pencuci kimia. Okey, seterusnya, serum bakteria lactobacillus yang digunakan untuk merawat air sisa dan juga bahan enap. Okey, so contohnya kita ada air yang keruh, bagaimana ingin menjernihkan air itu, kita akan guna serum bakteria lactobacillus lah. Dia akan mengenapkan mungkin tanah yang mencemarkan air tersebut, yang mengeruhkan air tersebut. Itu maksudnya. So, bagaimana untuk menghasilkan serum bakteria lactobacillus? Dengan cara mencampurkan susu basi dan juga kanji. Okey, kegunaan bakteria lactobacillus. Yang pertama, menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan. So, kalau kita dah boleh guna serum bakteria lactobacillus untuk merawat sisa kumbahan, automatik dia akan menyingkirkan bau busuk hasil daripada sisa kumbahan. Okey, kalau kita dah boleh buat kompos, maksudnya kita dah boleh memajukan industri pertanian. Kompos maksudnya baja kompos lah. Okey, seterusnya.
Okey, subtopik 1.3 iaitu pencegahan rawatan penyakit. Untuk pencegahan rawatan penyakit apa yang teknik yang kita gunakan untuk mencegah penyakit ini bawaan mikroorganisma ini adalah teknik aseptik, yang mana kita ada 5 teknik di sini. Yang pertama pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Okey, yang pertama kaedah pensterilan, kita ada 5 kaedah di sini. Yang pertama haba, iaitu autoclave, maksudnya kita masukkan bahan yang kita nak steril tu ke dalam mesin autoclave ini. Jadi dalam mesin ini terdapat haba yang akan memusnahkan mikroorganisma. Okey, yang kedua penggunaan bahan kimia iaitu sabun. Sabun akan menguraikan mikroorganisma. Yang ketiga adalah melalui sinaran. Mungkin alfa, beta, gamma, sinaran ataupun contoh yang diberi kat sini sinaran ultraviolet yang mungkin akan memusnahkan mikroorganisma. Okey, tekanan tinggi contohnya adalah period tekanan, dan akhir sekali adalah penapis iaitu penapis mikron. Maksudnya penapis ini boleh menapis mikroorganisma. Okey, pendidihan dengan cara mendidihkan bahan yang ingin dibasmi kuman bakteria. Okey, kemudian kita ada antiseptik, menggunakan bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit. Contohnya apabila kita luka, kita akan sapu dengan antiseptik. Tujuannya untuk mencegah jangkitan patogen. Patogen itu sebenarnya adalah bakteria ataupun mikroorganisma pembawa penyakit. Okey, so kita ada 3 contoh antiseptik lah kat sini. Acreflavin, iaitu ubat warna kuning. Povidone, pekat sikit itu. Kemudian kita ada isopropyl 70%. Ini seolah-olah macam alkohol lah, kita sapu pada permukaan kulit yang mungkin luka lah. Okey, dan ini pula adalah disinfektan, maksudnya pembasmi mikroorganisma untuk permukaan. Contohnya permukaan lantai. Okey, so kalau nak bersihkan lantai daripada mikroorganisma, kita akan pakai disinfektan. Okey, so contoh disinfektan kita ada 3, bahan beluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Tiga-tiga larutan ini adalah tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. So dia tidak dapat membiak, tidak dapat bertumbuh lah kat sini. So erti kata lain, tidak dapat hidup di permukaan tersebut. Okey, dan akhir sekali adalah sinaran ultraviolet daripada lampu ultraviolet yang digunakan dalam teknik aseptik ini. Maksud kita letak bahan yang kita nak basmi mikroorganisma tu ke dalam bilik yang mempunyai sinaran ultraviolet. So nanti dia akan basmi ataupun matilah. Okey, seterusnya subtopik 1.3 iaitu penyakit berjangkit. Kita ada 3 iaitu pneumonia disebabkan oleh bakteria, iaitu yang boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik sebab dia adalah bakteria. So bakteria kita rawat dengan antibiotik. Contohnya adalah penicillin lah. Okey, athlete foot contohnya mungkin kalau kita tengok orang kata kaki berair. Okey, so kaki dia akan berair, tumbuh air kat sini. Ni disebabkan oleh fungi ataupun kulat. Cara rawatannya adalah dengan menggunakan antifungi, antikulat lah. Dan akhir sekali adalah kayap yang disebabkan oleh virus, dirawat menggunakan antivirus, antiviral. Okey. Okey, so itu untuk topik bab 1. Sekian.